Bye.
son. Damn, son. Simpanan adalah apabila anda memperuntukkan sebahagian wang anda untuk disimpan di tempat yang lebih selamat seperti di tabung atau di bank serta di mana-mana sahaja. Manakala melabur pula memberi konsep bahawa wang yang dilaburkan berpotensi untuk berkembang dan juga memberi pulangan yang lebih tinggi. Menyimpan atau melabur. Topik ini akan kami bawakan dalam segmen Ringgit Biz seketika nanti. Anda bersama dengan saya Akmal Hafiz Ruslan untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Biz Malaysia edisi Rabu 16 Februari 2022. Ketika ini bersiaran langsung menerusi saluran berita RTM dan di TV1. Selain itu, anda juga boleh ikuti kami menerusi Facebook Live atau YouTube Biz Malaysia. Baik, sebelum kita ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan saham yang disediakan oleh PNB Investment. Baik saudara, setiap Rabu kami bawakan Ringgit Biz untuk mengupas topik berkaitan pengurusan kewangan peribadi dan menyentuh nilai ringgit anda. Hari ini kami bawakan topik menyimpan atau melabur. Tapi sebelum itu kita akan saksikan dahulu apa kata anda. Menyimpan atau melabur, kalau saya akan pilih melabur sebab kalau menyimpan ni of course kita akan simpan duit tapi dia tidak orang kata menjadi pulangan lah, mereka akan kita simpan duit kita sendiri, semua itu akan bertambah sendiri. Tapi berbeza dengan melabur, so apa yang kita laburkan tu orang kata memberi peluang untuk kita menjana keuntungan melalui dividen dan sebagainya. So saya akan pilih melabur. Amalan menyimpan adalah amalan yang penting yang perlu dipupuk bermula daripada usaha kanak-kanak.
Amalan ini dapat membantu kita apabila kita dalam hal-hal kecemasan yang memerlukan wang segera. Juga boleh digunakan untuk perubatan, pendidikan dan juga membantu keluarga. Mengembangkan simpanan melalui pelaburan adalah satu kaedah untuk mencapai pulangan yang lebih baik untuk matlamat di masa hadapan. Bagi saya, simpanan sesuai untuk jangka masa pendek, manakala pelaburan adalah satu kaedah yang sesuai untuk mencapai matlamat jangka masa panjang. Menyimpan atau melabur, pengurusan kewangan yang bijak untuk kita semua ketahui. Dan untuk membincangkan topik ini, kita bawakan khas di studio ketika ini bersama dengan saya, Encik Afian Madarawi, perunding kewangan bersama-sama kita. Terima kasih Tuan kerana bersama dengan BIS Malaysia pada petang ini. Sama-sama. Terima kasih sudah jemput. Terima kasih juga. Dan topik menyimpan atau melabur, kita ingin tahu juga sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan topik ini, menunjuk ataupun menyentuh kepada statistik 75% rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan walau sekadar RM1,000. Ini menyentuh kepada pengurusan kewangan. Budaya menyimpan dan melabur masyarakat Malaysia ini bagaimana Tuan? Baik, bila kali pertama saya baca statistik itu dalam tahun 2-3 tahun sebelum PKP lah kan, dan kajian itu dibuat untuk tengok setakat mana tahap persediaan rakyat Malaysia kalau berlaku kemelesetan ekonomi. Baik. Dan bila saya tengok statistik tersebut, saya sangat terkejut. Bayangkan kalau orang tu baru berumur 20 tahun, 21 tahun, 25 tahun baru bekerja setahun dua tu mungkin kita boleh maafkan lah kan, ada RM1,000. Tapi bayangkan orang dah kerja dah 10 tahun, dah umur 30, umur 40, malah nak ada umur nak pencen pun 75% mereka tak ada duit RM1,000. Betul. Bayangkan kalau berlaku satu-satu musibah, kecemasan, berlaku kecemasan dan sebagainya, itu menunjukkan satu indikator yang sangat bahayalah bagi majoriti rakyat Malaysia. Dan kita tengok impaknya ketika PKP kan, apabila sektor-sektor utama tutup, terpaksa berhenti kerja, syarikat-syarikat besar terpaksa gulung tikar, memang impak sangat besar pada majoriti rakyat Malaysia. Bagi saya itu bukan satu benda yang patut dipandang enteng lah, dan kena dipandang serius supaya benda ini tak akan berulang lagi akan datang, supaya dapat tingkatkan lagi tahap kesedaran kewangan dan juga simpanan untuk rakyat Malaysia ni. Macam tu. Baik, itu dia. Dan angka itu juga memberikan mungkin kita lihat adakah ianya akan meningkat ataupun menurun selepas PKP ini. Itu semua terserah kepada individu bagaimana mengendalikan kewangan mereka sendiri. Dan Tuan, kalau kita menyentuh ataupun bercakap berkenaan dengan melabur ataupun menyimpan, adakah ianya satu perkara yang sama kedua-duanya? Mungkin Tuan boleh berikan gambaran yang lebih jelas. Baik. Pertama sekali, of course, keduanya memang berbeza lah. Satu benda yang berbeza dengan melabur. Dan bila kita tengok tadi, statistik tadi, 75% yang tak ada simpanan RM1,000 lepas tu PKP. Saya jangkakan memang selepas PKP ni mungkin statistik itu kalau buat kajian sekarang mungkin lagi tinggi lah. Kalau 75% mungkin sekarang mungkin 80-90% kot. Baik. Jadi bila sebut tentang apakah beza antara menyimpan dengan melabur ni, saya selalu buat satu analogi mudah lah untuk kita mudah faham kan. Pertama sekali bila kita sebut simpanan, dia mesti ada tiga ciri. Pertama, dia tidak ada sebarang kos. Kedua, tidak ada sebarang charge, tidak ada sebarang risiko, kos dengan charge samalah. Dan ketiga, dia mestilah mudah cair. Maknanya kata kalau kita letak RM1,000 lah kita dapat esok. Kita letak RM10,000, RM10,000 lah. Itu ialah simpanan. Sebab simpanan yang fungsinya adalah untuk menghadapi kecemasan. Contoh kecemasan macam mana? Contoh kecemasan kalau misalnya kata kereta kita rosak, kan? Ataupun kecemasan tiba-tiba paip kat rumah kita bocor, ataupun duit kita dompet kita hilang contohnya. Jadi kita perlukan wang kecemasan at least sekurang-kurangnya 3 ke 6 bulan gaji kita. Kalau RM1,000 tu ke minimum lah. Maknanya kata kalau gaji kita RM2,000 contohnya, kita kena ada at least RM6,000 sebagai satu tabungan kecemasan untuk simpanan tadi. Baik, itu ialah simpanan. Baik. Beza pula dengan pelaburan. Pelaburan untuk apa? Pelaburan untuk kita mendapatkan untung. Contoh kita letak RM1,000, nak biarlah lebih daripada RM1,000 kan. Kalau dapat RM2,000 ke RM3,000 kan, contoh macam itulah. Letak RM10,000 dapat ekstra lagi RM5,000 contohnya kan, 50%. Itu ialah pelaburan. Dan bila sebut tentang pelaburan, ramai orang fikir tentang keuntungan, tentang profit, betul kan? Of course lah orang nak pulangan. Tapi ramai orang terlepas pandang ada dua ciri penting
penting dalam pelaburan yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Apa dia dua cerita kita nampak mungkin kita nampak yang apa yang best-best je lah kan, yang cantik saja. Tapi di sebalik itu pulangan keuntungan tadi dia datang dengan dua perkara yang ramai orang terlepas pandang. Apa dia? Yang pertama ialah kos. Mana-mana pelaburan mesti akan ada kos. Tak kiralah apa saja pelaburan pun, pelaburan hartanah ke, saham ke, unit trust ke, cryptocurrency ke yang tengah famous sekarang ni kan, Bitcoin dan sebagainya, mesti datang dengan kos. Dia tak akan datang percuma. Kan? Pertama. Dan yang kedua, mesti ada risiko. Yang tu yang itu ramai paling penting orang. sekarang. Yes, itu paling penting. Ramai orang ingat dapat untung 10% sebulan, dapat untung 100%, 200%, kan? Tapi tak sedar keuntungan 100%, 200% tu datang dengan risiko yang sama. Bayangkan kalau kita hilang duit kita 50%, kan, ataupun 90%, ready tak kita nak bersedia tak kita untuk menghadapi risiko sebegitu rupa. Kalau kita ready, baru boleh pergilah pelaburan-pelaburan yang boleh bagi pulangan tinggi. Sebab selalu orang cakap high risk high return. Lagi tinggi satu pulangan, maka lagi tinggi satu risiko, maka lagi tinggi pulangan dia. High risk high return kan. Mana kata lagi tinggi risiko yang sanggup kita hadap, modalnya besar. Yes, of course lah. Kan. Bukan setakat modal yang besar, tapi risiko pun besar dan juga potensi keuntungan pun besar lah. Kita ready tak benda tu? Bukannya kita nak untung besar je tapi tak sanggup ambil risiko. Itu yang ramai masuk skim cepat kaya ni. Betul. Ramai yang terjebak dalam skim cepat kaya, skim piramid dan sebagainya sebab diceritakan pelaburan tersebut boleh untung besar tapi risiko tak ada. Itu antara alert list lah. Kan. Cerita-cerita yang indah-indah saja. Jadi kita sebagai pengguna kita perlu tahu apa hak kita dan juga kita perlulah membuat kajian, mendapatkan ilmu, nak melabur di mana, melabur dengan syarikat apa dan kesahihan syarikat pelaburan tersebut agar kita tidak menanggung risiko yang terlalu tinggi. Dan saya tertarik dengan tuan punya kenyataan tadi. Sekiranya kita ingin mendapatkan pulangan yang besar, pulangan yang tinggi, maka kita perlu bersedia dengan modal yang lebih tinggi untuk mendapatkan pulangan yang lebih lagi. Betul? Yes, betul, sangat betul. Baik, jadi kalau kita melihat pula menyentuh tentang seperti mana yang tuan kongsikan, simpanan dan juga pelaburan, yang mana satu kita perlu laksanakan dahulu? Okey, baik. Cara umumnya dua-dua tu penting. Dan simpanan pun penting, pelaburan pun penting. Dan kedua-dua benda tu, kedua-dua perkara ini ada objektif yang tertentu. Objektif yang berbeza. Contoh, kita pergi satu persatu dulu lah. Simpanan. Apa objektif simpanan? Objektif simpanan adalah untuk menghadapi kecemasan. Itu dia. Dan berapa banyak yang kita perlu simpan, macam saya sebutkan tadi, sekurang-kurangnya tabungan simpanan kita bersama dengan 3 bulan gaji. Sebab apa 3 bulan gaji? Okey, baik. Kita ambillah contoh perkara kecemasan. Contoh macam paip bocor, kereta rosak, mungkin makan 200-300, 2-3 ribu. Tapi the worst scenario dia ialah kalau tiba-tiba kita kena buang kerja. Kan? Contoh macam musim pandemik macam ni kan, kita tiba-tiba kena buang kerja. Jadi, kita ada simpanan 3 bulan gaji tadi untuk kita survive sebelum kita cari kerja baru. Sebelum kita balik kampung ke, contohlah kita buang kerja, hilanglah gaji kita 2-3 ribu sebulan tadi kan. Jadi, at least kalau kita ada simpanan sebanyak 3 bulan gaji tadi, dan tempoh 3 bulan kita boleh sesuaikan balik. Cari sumber pendapatan baru, cari pekerjaan baru ke, buat kerja kerja sendiri, buat bisnes kecil-kecilan ke, kerja sampingan boleh menyumbang kepada pendapatan. Nak gantikan balik pendapatan yang hilang disebabkan berhenti kerja tadi. Itu ialah fungsi simpanan. Manakala fungsi pelaburan pula, mesti kita ingat pelaburan adalah untuk jangka masa panjang. Baik. Itu yang paling penting kita letak dalam minda. Sematkan dalam minda, untuk betul. jangka masa panjang. Sebab jangan kita ingat hari ni kita melabur 1,000, contohlah kita ada 10,000 kita labur hari ni, nak dapat pulangan dia bulan depan, nak dapat dia 2-3 bulan lagi datang. Dia macam kita tanam pokok. Baik, betul. Takkanlah kita tanam pokok hari ni esok dapat hasil dia. Betul tak? Kan, takkanlah kita tanam pokok hari ni dapat esok, ataupun orang cakap takkan kahwin hari ni dapat anak esok kan. Contohnya. Jadi betul. Itulah analoginya. Ya, analoginya. Mana kata pelaburan ni, mana kata kita macam tanam pokok kan. Mula kita kena apa? Cari anak pokok, baja, siram, mana kata, dan long term insya-Allah dapat buah dia. Dan sepanjang nak dapat buah kenalah jaga. Awal-awal tu kena jaga. Contoh masa anak pokok kan, jaga mesti lagi lebih. Tapi bila dah ada batang yang besar semua, dah boleh tinggal dah. Itulah dia pelaburan untuk jangka masa panjang. Ramai orang nak, hari ni kalau melabur hari ni esok dapat, atau kadang-kadang pagi melabur petang dah dapat. Itu yang menyebabkan ramai orang tertipu atau kadang-kadang orang tahu 5% kecil lah. Aku ada pulangan lebih besar 20% sebulan. Tapi rupanya yang 20% sebulan tu skim cepat kaya ataupun skim-skim pelaburan yang mengarut. Itu yang ramai orang
tak perasan benda tu. Tersilap langkah kat situ. Itu yang bahayanya. Jadi mungkin kita nak membuka minda kepada para penonton kita bahawa pelaburan ini dia tidak boleh mendapat pulangan yang terlalu cepat dan juga terlalu tinggi dalam tempoh masa yang amat dekat. Yes, baik, betul. sekiranya mungkin didekati oleh ejen ataupun siapa saja yang katanya memberikan pulangan yang besar, modal yang sikit, itu kita dah boleh, itu adalah jangkaan red flag pertama. lah. Bendera merah. Betul. Hati-hati kalau ada orang cakap macam tu. Terus tolak tepi. Kalau boleh tolak tepi, tak tepi lah. Macam tu lah dukangnya. Baik, jadi kalau kita melihat seperti mana yang Tuan kongsikan berkenaan dengan simpanan, menyimpan dan juga melabur, mana di antara keduanya ini yang boleh menjamin masa depan, Tuan? Okey, baik. Pertama sekali macam saya sebutkan tadi, kedua-duanya penting. Betul. Kedua-duanya penting, kedua-duanya ada fungsi tersendiri. Contoh macam orang kata, mana lebih penting tayar kereta depan ke tayar kereta belakang? Baik. Takkan cakap salah satu. Mestilah semuanya penting. Betul. Juga macam pelaburan dengan simpanan. Saya selalu buat analogi macam ni, Tuan. Kalaulah pelaburan tu macam kita naik motosikal, simpanan ibarat kita naik basikal. Baik. Of course, naik basikal dengan naik motosikal, of course naik motosikal lagi cepat. Lebih laju. Lagi laju kan? Betul. Tapi bayangkan kalau orang tu tak pandai pun bawa basikal, tiba-tiba nak terus naik motosikal, agak-agak apa jadi agak-agak? Kemalangan lah kan? Macam-macam akan berlaku. Macam-macam boleh berlaku. Jatuh longkang, langgar tiang, sadung sana sini. Cuma bayangkan pula, orang tu tak biasa pun naik basikal, naik motosikal, terus pergi bawa dekat highway. Apa jadi agak-agak? Bukan setakat kemalangan, mungkin boleh hilang anggota, betul, mungkin boleh hilang nyawa. Betul. Itulah ibaratkan orang yang tak pandai pun menyimpan, nak simpan RM100 konsisten setiap bulan pun tak reti, tiba-tiba nak terus melabur. Nampak pulangan, cryptocurrency ni tengah baguslah. Ada orang untung 300%, ada orang jadi jutawan dengan modal RM10,000. Dan masa setahun nak invest dekat kripto, dia pun buat pinjaman sana sini, tiba-tiba melabur kripto, dah melabur masa dia melabur market tengah naik, kan, mungkin harga tengah tinggi, tiba-tiba dia melabur, duit tu nilai tu susut, boleh jadi jatuh gila kot. Betul. Kalau duit tu dia gadaikan rumah ke gadaikan tanah. Memang dah ada pun kes-kes yang macam tu. Disebabkan tak mulakan dengan disiplin menyimpan. Jadi poinnya ialah dua-dua tu penting untuk masa depan. Macam tu. Baik, itu dia langkah yang perlu diambil, itu yang paling penting sekali. Dan kita akan berhenti seketika. Kita akan sambung lagi soalan-soalan yang sangat menarik selepas ini. Untuk anda semua, terus setia bersama dengan kami di BIS Malaysia kembali selepas ini. Okey. Rancangan pembangunan 5 tahun iaitu RMK12 telah digaris. Melalui rancangan ini, kerajaan dapat menggubal dan melaksanakan dasar fiskal bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan serta menguruskan pengagihan sumber keuangan dengan cekap dan berkesan. RMK12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 ini telah menetapkan hala tuju strategik bagi mencapai objektif Malaysia makmur, inklusif, mampan dengan memberikan tumpuan kepada usaha untuk merancangkan kembali pertumbuhan ekonomi, memastikan kemakmuran negara dapat diagihkan secara lebih adil dan saksama. Kembali dalam BIS Malaysia, kita masih lagi bersama dengan tetamu undangan di studio, Encik Afian Marawi, Perunding Kewangan, yang membincangkan topik tentang menyimpan atau melabur. Seperti mana yang tadi kita kongsikan, kedua-duanya penting, menyimpan penting dan juga melabur penting, tapi kita perlu tahu apa langkah yang kita perlu laksanakan. Kita perlu belajar terutama sekali kalau kita ingin membuat pelaburan kepada simpanan kita. Langkah pertama yang perlu dibuat adalah menyimpan, kemudian lebihan simpanan yang ada, barulah kita boleh membuat pelaburan. Itu langkah yang bijak, langkah yang betul. Kita jangan buat pinjaman pribadi dan juga sebagainya semata-mata untuk membuat pelaburan. Itu akan menjerat kita kepada risiko yang lebih tinggi lagi. Baik, Tuan, kalau kita menyentuh pula tentang menyimpan menjadikan satu budaya ataupun amalan. Jadi bagaimana agaknya kaedah yang berkesan untuk memupuk budaya menyimpan? Seperti mana yang Tuan katakan, kita pun ada 3 bulan persediaan, 3 bulan gaji contohnya kan. Jadi bagaimana untuk memupuk budaya menyimpan ini? Baik. Kalau kita tengok statistik yang Tuan sebut awal-awal tadi kan, 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan harta 1,000 pun, ia bukan berlaku secara tiba-tiba. Kan? Makna kata kalau seseorang tu dah umur 40 tahun contohnya, kan, memang simpanan dia tak sampai pun 1,000, makna kata itu adalah impact
apa pemahaman dia tentang simpanan. Kan? Dan itu berkaitan langsung dengan habit dia, tabiat dia menyimpan ke tak. Mana kata memang dia tak ada tabiat menyimpan pun. Tabiat dia utama ialah belanja. Dan tabiat tersebut datang daripada mana? Datang daripada mindset. Betul. Kan? Jadi untuk tanam tabiat menyimpan ini, nak tak nak kena bermula dengan mindset yang betul. Itu dia. Apa saja pun kena mulakan dengan mindset. Sebab contohnya lah, kalau orang dah umur 40 tahun kan, mana kata mindset yang dah ditanam dalam pemikiran dia dah berusia lebih pada 30 tahun lah. Kalau katalah dia mula kenal dunia ni umur 6 tahun. Mana kata 34 tahun dah ditanam tentang mindset banyak berbelanja banyak ni, sehingga akan menyebabkan pada umur 40 tak mampu nak menyimpan 1,000 pun. Bermakna yang kena ubah dulu ialah mindset dia. Betul. Supaya bila dah dapat ubah mindset, barulah tindakan akan berubah. Bila tindakan berubah, maka hasil tadi pun akan berubah. Itu yang kita nak kena ubah dekat mindset dulu. Dan nak ubah mindset ni bukan satu benda yang mudah lah. Kan, bukan satu benda yang mudah. Saya ambil contoh lah macam PKP. Macam mana nak ubah mindset rakyat Malaysia supaya pakai face mask. Betul. Kan? Supaya pakai sentiasa sanitize, penjarakan sosial. Bukan satu benda yang mudah. Betul. Kan? Itu kena ada enforcement undang-undang baru boleh berjalan. Jadi macam contohnya tentang simpanan tadi, kalau kita tengok sekarang kerajaan ada memang wajibkan KWSP untuk semua pekerja. Barulah ada simpanan dekat KWSP. Dan tapi malangnya rakyat Malaysia hanya bergantung dekat KWSP saja. Sebab itu bila berlaku PKP baru ni, ramai yang nak minta pengeluaran dan sebagainya. Sebenarnya satu sudut, yes, alhamdulillah benda itu membantu. Tapi satu sudut juga ia menjejaskan dana persaraan kita. Betul. Jadi sebab itu nak tak nak memang kena mulakan dengan mindset. Kalau terpaksa buat undang-undang ke kan, supaya ada simpanan dan sebagainya, mungkin itu cara yang paling cepat untuk memaksa lah supaya rakyat, supaya statistik 75% tadi dapat dikurangkan. Sebab bagi saya itu satu indikator yang sangat-sangat bahaya lah. Baik. Kan? Jadi mungkin ada juga yang melihat atau membaca tentang bagaimana kaedah penyimpanan ini. Ada pelbagai perkara dan juga pelbagai kaedah. Antaranya adalah menyimpan duit yang mengikut warna. Warna biru untuk RM1 kan, kekalkan disiplinkan diri untuk menyimpan, dan ini kita akan lihat di akhir pada hujung tahun nanti. Dan juga ada kata kita membezakan bakul-bakul simpanan untuk melancong, untuk membeli apa dan juga sebagainya. Itu kaedah yang bagus juga, tuan. Betul. Baik, jadi kalau kita sebagai langkah pertama, bagaimana agaknya untuk menyentuh tentang pelaburan pula, memilih pelaburan yang sesuai dengan kemampuan seseorang dan panduan yang boleh mereka jadikan sebagai rujukan. Bagaimana, tuan? Okey, baik, ini pelaburan pula. Betul. Okey, macam yang kita bincangkan tadi, sebelum melabur kena at least ada simpanan. Kan? Sebab apa? Supaya budaya menyimpan tadi dapat diteruskan ketika melabur. Contohlah, katalah orang tu dah biasa simpan RM100 sebulan. Setiap bulan simpan 100, maka bila dia buat pelaburan, dia hanya meneruskan habit yang sedia ada. Kan? Mana kata sebelum ni dia simpan RM100 mungkin dalam bank ataupun dalam tabung haji ataupun ASB sebagai instrumen simpanan yang selamat. Maka bila dia ada dah kesedaran untuk menyimpan, contohnya tabung haji dia dah cukup 3 bulan gaji. Atau gaji dia 3,000, dah ada 9,000, 10,000. Maka 1,000 lebihan tadi, dia boleh startlah melabur. Contoh dekat unit trust ke, dekat saham ke, ataupun dia kalau dia berani sikit mungkin melabur dalam cryptocurrency ke contohnya. Jadi sebelum kita ataupun emas ke, sebelum kita melabur instrumen tadi, kan nak melabur saham ke, unit trust ke, emas ke, cryptocurrency ke, apa saja jenis pelaburan pun kena mulakan dengan pelaburan ilmu. Pelaburan ilmu itu paling penting sekali. Kita kena tahu. Kata sebelum melabur dalam saham kena ada ilmu saham. Sebelum melabur dalam hartanah kena ada ilmu hartanah. Sebelum melabur dalam cryptocurrency kena melabur dalam cryptocurrency. Jadi modal yang kita ada, paling mudah nak melabur dalam ilmu ni, pertama kita boleh buat research sendiri. Kan, mungkin buka kat internet. Kan sekarang zaman sekarang mudah sangat kan, dekat Facebook, dekat Twitter, dekat TikTok dan sebagainya ada banyak sifu-sifu. Tapi kita kena tapislah. Jangan terjabat dengan sifu-sifu palsu ni. Kan? Cara nak kenal sifu pula kena tengok pula background dia. Contohlah katalah sekarang musim cryptocurrency. Tiba-tiba ada orang tu ngaku dia sifu Bitcoin, sifu kripto. Tapi tengok baru dia melabur baru tahun lepas. Kan? Makna kata dah kena suspicious, kena ada perasaan yang ragu-ragu lah kat situ. Waspada. Jadi kita cari sifu yang contoh dah melabur 5-6 tahun
ataupun 10 tahun contohnya dalam hal tanah ke saham ke, barulah kita belajar. Yang kedua, apa yang boleh kita buat juga ialah dengan beli buku. Beli buku ni bukan semua sifu mampu buat buku. Kan? Mana kata orang yang mampu buat buku ni, tulis buku ni, mana kata dia dah ada pengalaman. Kan? Bukan sebab nak terbitkan satu-satu buku bukan satu benda yang mudah. Betul. Kalau kita pergi je kedai-kedai buku, insya-Allah pergi je bahagian finance, ada macam-macam buku dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu, boleh belajar, boleh ambil dan belajar. Mana kata modal yang kita ada awal ni, kita belajar, kita habiskan modal tadi untuk beli buku dan baca. Lepas kita dah ada ilmu, barulah kita nampak kita ni sesuai pelaburan jadi macam mana. Sebab pelaburan ni ada yang risiko tinggi, betul, ada yang sederhana, ada yang rendah, dan ada yang modalnya besar, ada modalnya kecil dan sebagainya. Jadi lepas kita ada ilmu pelaburan tadi, barulah boleh kita start melabur direct. Yes. Baik. Lepas ada ilmu. Itu dia. Itu paling penting sekali. Apa jua perkara sebenarnya ilmu adalah penting, tetapi lebih penting sekiranya kita ingin mengambil langkah untuk membuat pelaburan, perlu mempertingkatkan ilmu, mempersiapkan diri kita, kerana kita tidak tak nak ada risiko-risiko ataupun apa yang perkara-perkara kita ingini berlaku dekat kita. Sebab kewangan akan memberikan satu implikasi bukan sahaja kepada perbelanjaan tetapi juga kepada emosi dan juga pemikiran kita. Betul tuan? Betul. Sangat betul. Dia berkaitan dengan mindset tadi. Betul. Dan bayangkan kalau orang tu tak biasa menyimpan, tiba-tiba dia gunakan dia buat loan kan, buat pinjaman peribadi, lepas tu dia laburkan 100%, itu paling baik. Tiba-tiba pelaburan tadi collapse, kan, jatuh rugi. Bulan-bulan kita tak kena bayar ni. Kan installment bulan-bulan buat personal financing tadi. Bayangkan macam mana emosinya pada diri dia, mungkin bawa kepada family dan seterusnya, boleh impact pada orang sekeliling. Betul. Ada orang jatuh gila pun disebabkan benda macam tu kan. Elakkan kalau boleh. Elakkanlah. Baik, jadi untuk pelaburan itu ilmunya, perlu tahu tentang ilmu, dan juga bagi menyimpan perlu juga sedikit ilmu dan juga perlu mendisiplinkan diri. Kita nak tahu juga tuan, berkenaan dengan implikasi sekiranya lah kita tidak mengendahkan budaya menyimpan, berbelanja saja dan juga untuk membuat pelaburan ni, bagaimana tuan? Baik, pertama sekali bila kita tak ada simpanan, dia akan memberi kesan apabila berlaku kecemasan. Kan, contoh macam saya sebutkan tadi, kalau tiba-tiba kereta kita rosak, kalau kita pipe bocor, maka ataupun kadang-kadang contohnya orang tak simpan pun untuk renew road tax contohnya. Yang setahun sekali memang patut, contoh orang beli kereta, dia hanya fikir bayar installment, lepas tu bayar isi minyak dan bayar parking, dia tak terfikir pun, dia tak buat simpanan betul-betul pun untuk road tax, untuk renew takaful setahun sekali yang mungkin makan 1,000-2,000 contohnya. Menyebabkan bila sampai timing dia tu, walaupun benda tu bukan kecemasan pun, kalau kita beli bulan 1, insya-Allah bulan 12 tamatlah dia punya kena renew kan. Kalau itu pun kita tak mampu nak menyimpan, impaknya apa? Contohnya sampai bulan 1 tahun depan, kita beli tahun ni, tahun depan nak kena renew, kita mula fikir alamak tak ada duit ni. Dan last keluar kad kredit. Dan dah mula berhutang. Itu yang kita tak nak tu. Kalau kita tak start menyimpan, tak ada budaya menyimpan, menyebabkan kalau kita sentiasa belanja, menyebabkan hidup kita akan susah apabila kita terpaksa berhutang bila berlaku situasi-situasi yang memerlukan duit yang besar. Itu pertama, itu untuk simpanan. Manakala untuk pelaburan, kita kena ingat saya sebutkan tadi, pelaburan adalah untuk jangka masa panjang. Kan? Untuk jangka masa panjang tu untuk apa? Yang utama adalah pelaburan adalah untuk persaraan kita nanti. Baik. Kan, pada umur 50-60 nanti. Sebab kalau ikut statistik, 60% rakyat Malaysia yang mencarum dalam KWSP akan habiskan duit KWSP itu dalam masa 3 tahun. Mana kata kalau besar umur 60, 63 dah habis dah duit simpanan KWSP, maka kata umur 64 dah kena mungkin terpaksa kerja balik. Jadi kita kena sediakan dana persaraan sendiri, jangan hanya semata-mata bergantung kepada KWSP. Baik. Itu sebabnya kenapa kita perlu ada perancangan untuk pelaburan. Selain pada untuk persaraan, pelaburan juga untuk kita, contohnya untuk pendidikan anak-anak kita. Kan? Contoh kita ada 3-4 orang anak, kita suruh dia belajar gajen sampai masuk universiti, tiba-tiba masuk universiti tak ada duit nak sambung universiti. Betul. Kan? Jadi kita dah bagi harapan palsu pada anak-anak kita tadi yang kita dah lahirkan, dah didik dia rajin belajar, tiba-tiba nak masuk universiti kita tak mampu nak tampung pembiayaan. Betul. Dan macam sekarang ada PTN akan datang. Sekarang dah ada SSPN akan datang, tak tahu mungkin tak ada. Lebih baik kita buat persediaan kepada diri kita sendiri. Baiklah. Simpanan merupakan satu perkara yang penting dan melabur sekiranya kita mempunyai lebihan kepada simpanan. Jadi kita sampai di sini saja untuk berbincang topik kita, dan semoga memberikan manfaat kepada anda semua. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Afian Matrawi, Pengelola Kewangan, di atas perkongsian yang kita bawakan tentang menyimpan atau melabur seketika tadi. Baik, terima kasih tuan. Dan juga untuk anda semua yang telah pun bersama-sama dengan
kita. Ringgit BIS itu tadi menutup BIS Malaysia di 16 Februari 2022. Sebagai keluarga Malaysia, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Lindung diri, lindung semua. Saya Akmal Hafiz Ruslan. Salam. Pelbagai gerak kerja dan usaha merentas kementerian dan agensi diatur bagi memudah cara pelaksanaan program dan inisiatif untuk rakyat dengan pantas dan berkesan. Ini merupakan usaha mencari kebersamaan agar pemegang taruh utama iaitu keluarga Malaysia merasai nikmatnya. Kementerian-kementerian melalui penyelarasan berterusan telah merangka pelbagai inisiatif dan usaha bagi memastikan tidak ada keluarga Malaysia yang akan ketinggalan atau no one will be left behind. Seramai 10,000 anggota skuad keluarga Malaysia telah bersedia untuk digerakkan ke segenap pelosok negara bagi membantu rakyat yang terkesan ekoran pandemik. Maklumlah telefon canggih. Kalau baru ni sibuk lebih ni. Yang penting ada kamera. Tak boleh tengok senang lah. Aduh. Datang ni. Ya baca. Dia tengok gambar perempuan tu dalam telefon dia. Tanga. Mungkin abang Man tu main-main kot. Lagipun kakak baru kahwin. Tak elok macam ni. Mungkin itu kekasih lama dia kot. Buat apa dia kahwin dengan Yang? Alah, kau nak takut apa? Ha? Kau dah jadi lelaki bini dah. Boleh tak tahu je lah. Balik je kerja, telefon dia berbunyi. Masuk bilik air, telefon dia sorok. Tak nak bagi Yang tengok. Tapi Yang dapat juga. Dia tulis apa?
Kak Ngah jangan sedih-sedih. Apa kata kalau Kak Ngah balik dulu? Nak tak? Sebab kalau Kak Ngah tak balik, Kak Ngah tak tahu apa lagi dia boleh buat. Tak nak. Kalau kau tak nak, habis kau nak buat apa? Nak duduk sini. Mampus Dan. Masih. Salah tu. Sabar. Kejap. Pakcik Long pegang, angkat. Angkat. Oh, nak buat apa macam ni? Okey, senyum. Oh, nak ambil gambar? Canggih di depan belakang tau. Betul. Kamera. Pegang benda. Pegang. Angkat. Ada pegang ke? Saat. Canggih telefon kau ni. Kau curi kat mana ni? Cantik sikit benda. Saya tak main lah curi. Kau ni. Berapa nombor telefon benda? Buat apa kau nak nombor abang? Alang kau ni. Abang Den, kita ni kan hidup jiran, kan? Jadi, iPhone saya ni kan bakal biras Abang Den. Jadi, kalau Abang Den macam tiba-tiba lapar ke haus di waktu malam, SMS saja saya. Betul juga dia cakap. Alah, SMS tak mainlah pebarang kau ni. Bukan. SMS tu adalah perkara yang sangat penting ya, di mana kita harus berjimat cermat ya. Bila SMS orang tak dengar, bila bercakap orang dengar, bahaya tu. Nak juga? Ya. Aduh kau ni. 017. Nombor Sarah sekali. Kau ni nak nombor telefon Abang Din ke nombor telefon Sarah? Kalau nombor Sarah, Abang Din minta maaf. Kalau Kak Mina kau tahu, Taufan melanda Abang Din keluar daripada rumah nanti. Kak Abang Din. Ni. Alah, dia beragam. Sakit perut. Sakit ni. Sakit perut ni. Baru sebut nama Kak Mina dah. Pakcik Leong. Ada apa? Nombor Pakcik Leong. Oh, saya punya 016. Nombor Sarah. Nombor Sarah punya memang saya lama sudah simpan. Tapi saya tak berani nak bagi. Apa yang Pakcik Leong minum, mau makan ke apa, saya belanja. Ya ke? Nombor Sarah? Boleh. Tapi janji tau. Ini rahsia. Awak dengan saya saja tau. Janji. Nanti saya cari 019 019 315 315 6465. 6465. Dah. Saya punya 01. Tak apa. Saya dah ada. Masih. Padahal muka engkau saat ada hati konon nak mengakan dengan Sarah. Telefon lah hari ni dia ni. Hai, ada phone pun macam tak ada phone juga. Bukannya nak telefon kita. Mesej pun tak ada. Lagi pun bukannya tahu sangat nak hantar mesej ni. Cuba pergi tengok. Apa mesej ni? Thank you for your gift. Siapa ni? See you at 5 o'clock. See you at 5 o'clock? Siapa ni? Pandai hantar mesej dengan kita pura-pura tak tahu pandai hantar mesej. Tontoni program-program menarik di TV1. Inilah dia, barisan peserta-peserta rancangan Juara Agrotech.
rancangan realiti yang memaparkan pertandingan antara kumpulan dalam merebut kejuaraan. Juara Agrotech setiap Rabu dan Khamis pukul 4.05 petang. Mewarnaimu hanya di TV1. Menarik dalam slot cilik TV1 minggu ini. Bakat mini-mi ataupun bahasa mudahnya atlet junior ataupun protege kepada atlet senior bakal diketengahkan untuk memberikan saingan dalam bidang sukan khususnya yang mereka minat. Dalam rancangan mini-mi, mereka akan ditemukan dengan jago dalam bidang sukan masing-masing. Sebanyak 13 pelapis muda dan 13 jago sukan di serata Malaysia akan dipaparkan dalam majalah ini. Kalau nak tahu sukan apa untuk episod kali ini, jom! Setiap Rabu dan Khamis pukul 4.30 petang. Istimewa hanya di TV1. Nani tadi cokek dulu ha. Biskut goreng kau. Yang ni je. Tu yang ada. Tak nak. Benci. Ya Allah, apa pula yang ni datang macam ni bonci-bonci yang ni satu menangis macam ni, yang ni bonci-bonci macam ni kalau tak dan. Benci. Aduh. Kau punya sampai kau mahal. Kau mahal. Masalah SMS, I love you, I miss you lah, apa bondo lah. Sini pun I love you, I miss you juga. Panas hati. Kau kata mu tu tak pandai I miss you. Itulah, depan aku bapak tak tahu, belakang aku pandai pula message. Aku pun pandai juga, tapi aku tak pernah jaga dengan dia. Phone ni memanglah masalah. Dia macam kalau mati lah. Sebab kau dah ajar dia. Dulu kau sok-soknya SMS boyfriend kau. Sekarang kau tengok. Sekali 3 belanja. Terima kasih datang lagi ya. Terima kasih. Sarah dapat mesej ni je. Mesti ingat aku punya. Sarah. Bau je. Ya, beres, Bang. Oh. Oi, tutup pintu tu. Siapa nak tutup pintu? Kau tutup pintu tu. Cepat. Telefon apa bunyi, Mina? Alah. Dibuat balik dah. Alah, time ni lah kau buat hal. Alah, pejabat tak beritahu lagi ni. Awak tak balas cinta saya. Awak biarkan saya merana menanti cinta awak. Siapa yang mengarut ni? Siapa mesej? Alah, abang bagi tahu pejabat. Ni sakit perut sangat ni. Bagi tolong abang tak dapat kerja hari ni. Oh. Ya ke? Takkan tak kenal saya. Sejak pandang awak, hati
Hati saya dah terikat. Awak saja buat saya terseksa. Cintaku. Cintaku. Alah, sakit lagi ni. Saya ingat dah, itu mutu banyak baik tau depan saya. Tapi belakang saya ada jahat juga tau. Saya tengok itu mesej saya sudah hati sudah panas lah. Sabarlah. Siasat dulu. Mana tahu itu mungkin Amar ke Tang Kecil ke Aneh ke, mana tahu. Tak ada mananya. Apa ke Aneh ke Tang Kecil ke tak ada mana. Saya tahu dulu ada satu perempuan suka sama Mutu. Tapi Mutu suka sama saya. Saya pun suka sama Mutu. Saya dapat. Saya sayang sama Mutu. Ayo. Apa mau? Saya bukan ni corner tau ni nak ni. Apa kacau saja. Apa mau? Sampai pagi-pagi sudah mau gaduh-gaduh sama suami. Kenapa kalau gaduh saya ada petua macam mana cara bagi jangan gaduh sama suami. Apa pasal? Mau tolong ke? Tak apa, kalau tamu saya tolong tak apa. Dek, kau ada? Mari, boleh tak? Faham ke? Soalnya dah baik tu, Dek. Baiklah. Yang pertama, catat. Tulislah, nanti lupa cepat. Saya tulislah. Yang pertama, apabila seorang lelaki itu menjawab telefon dengan sembunyi. Yang kedua, dia sanggup masuk dalam tandas walaupun itu tanda belum cuci. Pasal apa? Mau jawab itu SMS ataupun cakap sama telefon. Yang ketiga, dia tak akan lupanya lah taruh telefon mana, dia mesti simpan dalam poketnya. Betul lah, Mutu selalu itu macam lah. Tapi ini baru pertama kali Mutu sudah lupa, sudah letak itu telefon atas meja lah. Lagi satu dia selalu tengok itu telefon, dia selalu senyum. Dia senyum sendiri. Saya dekat. Awak punya masalah dia sudah bising. Kak Ngah, apa kata Kak Ngah balik dulu? Tak nak lah, Dik. Adik ni macam nak mahal akak lah. Bukan, tu kan SMS je. Bukan yang apa-apa pun. Adik tak faham. Akak kata tak nak balik. Macam ni, apa kata Kak Ngah cuba balik dulu, tanya dia betul-betul. Kalau dia memang ada perempuan lain, baru Kak Ngah kat sini. Sarah, bapanya tu? Tak adalah Kak Limah. Dia terjumpa ada SMS daripada perempuan lain dalam telefon suami dia. Lepas tu dia lari datang sini, tak nak balik pula. Tak apalah Kak Limah, saya boleh makan angin kejap. Itulah Kak Limah. Boleh Kak bayangkan. Saya fahamlah. Jomlah. Siapa pula naik angin ni? Apa kata kan kita tak mau bagi suami kita ambil telefon bimbit? Macam Melin tak boleh. Kenapa? Kalau kita berniaga tak ada telefon, kita tak boleh nak berniaga. Mandi tu. Yelah, supalah dengan mumpung. Semua orang duk ngadu kata air siapa lambat lah. Mana duk lambatnya? Tengok awak air, telefon dia bunyi. Lepas ni, kalau Mutu buat lagi juga, aku nak bakar telefon tu. Nanti sudah panas, mau bikin macam mana? Dia duduk melompat-lompat meraung situ tu. Aduh, awak malu kat orang. Dia meraung juga. Nanti saya masuk laut lagi tahu. Nama kau siapa? Nur Laila. Macam mana kau boleh kenal Ibrahim? Tak, sekarang ni kau nak tuduh aku bukan-bukan ni. Kau nak tuduh aku songlapkan duit syarikat, kau nak tuduh aku lingkup masyarakat tu. Kau ada bukti? Ada banyak bukti yang aku ada. Saya cuma harap dia orang boleh berbaik sebelum saya mati. Ini kau dah berani masuk kampung Puan bukan muhrim. Itu maknanya nak jadikan isteri. Puan Fazilah akan gerakkan rancangan ini. Dan lepas tu, Bapa akan datang cari Mama. Andainya diberikan kesempatan. Tiap-tiap malam tengok
mesej. Ini mesej penting tau dari pelanggan saya. Kalau saya tak baca, nanti dia fikir beli kereta dengan orang lain, rugilah. Dulu tak ada telefon bimbit pun boleh berniaga juga. Kalau tak ada telefon bimbit, macam mana nak buat berniaga? Tak percaya sama saya ke? Cakap je pelanggan. Macam mutu tu, selalu main mesej. Kumari sudah susah hati. Saya tak percayalah. Tak percaya sudah. Tapi, kalau saya tahu awak main mesej dengan perempuan, saya akan baling telefon bimbit ni dari atas sampai bawah. Kesianlah telefon bimbit saya. Tak ada buat apa salah pun. Wah, bodoh kamu ni lah.